Salam sejahtera, nama saya Tracy. Saya ingin membentangkan berkenaan dengan pengenalan. Pendidikan adalah sebagai tonggak utama negara. Pendidikan memainkan peranan penting dalam membentuk masyarakat yang berilmu, berakhlak dan berdaya saing. Sejak kemerdekaan lagi, Malaysia komited dalam membangunkan sistem pendidikan yang menyeluruh dan inklusif. Falsafah pendidikan kebangsaan adalah menjadi asas kepada hala tuju dan dasar pendidikan negara. Sistem pendidikan Malaysia kini meliputi prasekolah hingga ke pendidikan tinggi, termasuklah laluan teknikal dan vocational iaitu TVET. Namun, di sebalik usaha kerajaan, pelbagai cabaran masih membelenggu keberkesanan sistem yang sedia ada. Oke, mari kita lihat isu yang pertama yaitu jurang antara bandar dan luar bandar. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2023, sebanyak 70% sekolah luar bandar masih menghadapi masalah sambungan internet yang lemah dan ini menyukarkan pelaksanaan pembelajaran digital dan menyebabkan pelajar ketinggalan dalam aspek akademik dan kurikulum. Isu kedua yang berkaitan dengan kualiti guru. Kajian Institut Aminuddin Baki pada 2022 menunjukkan bahawa 58% sahaja guru yang benar-benar bersedia melaksanakan PDP berteraskan teknologi dan pedagogi moden. Ini adalah berpunca daripada latihan yang tidak konsisten dan kekurangan pembangunan profesional yang berterusan. Seterusnya ialah isu ketiga iaitu ketidakseimbangan teknologi. Hanya 50% sahaja rumah luar bandar mempunyai akses kepada aparatur digital yang sesuai berdasarkan kepada laporan MCMC pada tahun 2022. Walaupun ada inisiatif seperti D5 dan program cerdik, masih ramai pelajar berkongsi peranti atau menggunakan data mudah alih yang terhad. Isu seterusnya ialah ketidaksamarataan peluang pendidikan. Kanak-kanak OKU dan pelajar dari keluarga miskin, orang asli dan pelarian sering terpinggir. UNICEF Malaysia melaporkan seramai 120,000 kanak-kanak tidak berdaftar dalam mana-mana sistem pendidikan formal. Ini adalah bertentangan kepada aspirasi pendidikan inklusif negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Yusendra binti Yusak, nombor matriks 283355. Saya akan menerangkan mengenai cabaran-cabaran globalisasi terhadap pendidikan di Malaysia. Salah satu cabaran globalisasi adalah iaitu pengaruh sistem pendidikan luar, yang mana Malaysia sering menjadikan negara Finland, Singapura dan juga Jepun sebagai rujukan. Model luar ini dilihat berjaya melahirkan pelajar cemerlang dalam penilaian antarabangsa seperti PISA, iaitu Programmer for International Student Assessment, yang sekaligus merupakan penanda aras kecemerlangan. Namun dalam sistem ini, dalam meneladani sistem luar, Malaysia perlu juga berhati-hati agar tidak mengabaikan konteks dan keperluan tempatan. Yang kedua, cabarannya adalah keperluan perubahan kurikulum yang seiring dengan revolusi industri 4.0. Menurut kajian daripada Ahmad Hashim Najur Rahman pada tahun 2021, cabaran-cabaran utamanya dalam kategori ini adalah seperti tahap kesediaan guru, dari segi infrastruktur ICT yang tidak seimbang antara kawasan bandar dan luar bandar, serta kekurangan latihan profesional yang berterusan. Di mana kita ambil contoh pada zaman pandemik, kelemahan sistem pendidikan dalam menyediakan pembelajaran dalam talian secara efektif telah terdedah. Maka ramai pelajar, terutama dari keluarga berpendapatan rendah, tidak dapat mengakses capaian internet. Okey, dan yang ketiga adalah kemampuan pelajar bersaing di peringkat antarabangsa, di mana ramai yang menyuarakan kebimbangan terhadap kekurangan kemahiran insaniah dalam kalangan graduan, iaitu seperti berfikir secara kritis, bekerja dalam pasukan dan berkomunikasi dengan berkesan. Ini menunjukkan jurang antara kandungan pendidikan dan juga kehendak pasaran pekerjaan yang masih wujud. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya ingin membentangkan berkenaan dengan cabaran dasar dan pelaksanaan dalam sistem pendidikan di Malaysia. Sistem pendidikan di Malaysia telah melalui pelbagai perubahan sejak merdeka, namun pelbagai cabaran dasar dan pelaksanaan terus membelenggunya. Antara cabaran utama adalah
Pertama, kerapnya perubahan dasar pendidikan, iaitu dasar kerap berubah setiap kali berlaku pertukaran menteri, seringkali tanpa kajian mendalam atau persediaan yang rapi. Ini membebankan guru, pelajar dan pelaksanaan dasar serta mengganggu kesinambungan pelaksanaan. Kedua, pelaksanaan dasar tidak konsisten. Pelaksanaan sering tidak seragam bergantung kepada lokasi dan sumber. Contohnya semasa PDPR, pelajar luar bandar tercicir akibat kekurangan akses internet dan peranti. Guru pula kekurangan latihan dan sokongan teknikal. Ketiga, kurangnya penglibatan masyarakat. Pendidikan sering dianggap tanggungjawab kerajaan semata-mata. Reaksi masyarakat terhadap isu seperti pengenalan tulisan Jawi menunjukkan kurangnya libat urus awam. Penglibatan industri dan NGO juga masih lemah. Secara kesimpulannya, dasar yang baik memerlukan pelaksanaan yang konsisten dan sokongan masyarakat. Hanya melalui kerjasama semua pihak, barulah sistem pendidikan negara dapat menjadi lebih kukuh, inklusif dan berdaya tahan. Hai, salam sejahtera. Nama saya Jilani binti Arifin. Matriks nombor saya adalah 283390. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas tentang cabaran penggunaan teknologi dalam pendidikan. Seperti mana kita telah ketahui bahwa teknologi memainkan peranan penting dalam pendidikan melalui pembelajaran digital, yaitu di mana akses internet dan kemudahan digital tidak seimbang kerana berdepan dengan pelbagai masalah. Apa yang kita dapat lihat di sini bahawa pelajar di luar bandar menghadapi kesukaran mengakses pembelajaran dalam talian akibat liputan internet yang lemah dan kekurangan peranti digital. Ianya sekaligus mewujudkan jurang digital antara pelajar bandar dan luar bandar serta menjejaskan keadilan pendidikan. Yang keduanya adalah kurang penguasaan digital antara guru dan pelajar, di mana guru tidak begitu mahir dalam menggunakan platform seperti Google Classroom kerana teknologi sahaja tidak mencukupi. Latihan kemahiran pembangunan infrastruktur dan penggunaan teknologi yang bijak dan adil amat penting dalam menjaga pendidikan berkualiti untuk semua. Di sini juga saya akan menjelaskan secara ringkasnya tentang cabaran penggunaan bahasa pengantar dalam pendidikan. Antara cabaran penggunaan bahasa pengantar dalam pendidikan adalah kesukaran pelajar menguasai bahasa kedua, di mana terutamanya pelajar yang berasal dari latar belakang yang berbahasa Melayu mengalami kesukaran memahami pelajaran apabila diajar dalam bahasa Inggeris. Akibat daripada kegangan ini, penguasaan kota kasa dan struktur ayat menyebabkan mereka gagal menguasai konsep sekaligus menjejaskan prestasi akademik. Keduanya pula adalah kurangnya persediaan guru dalam bahan pengajaran, di mana setengah guru tidak fasih atau tidak yakin mengajar dalam bahasa Inggeris, terutama bagi subjek teknikal. Selain itu juga kekurangan bahan pengajaran yang sesuai dalam bahasa pengantar turut menyulitkan proses pembelajaran. Sekian daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Saya Yasmin Dawani, nombor metrik 283353. Saya teruskan dengan pembentangan, iaitu mengenai dengan pandangan dan cadangan penyelesaian terhadap cabaran sistem pendidikan di Malaysia. Sistem pendidikan di Malaysia telah melalui pelbagai perubahan namun masih berdepan dengan cabaran yang berterusan seperti jurang pendidikan antara bandar dan luar bandar, kualiti guru, akses kepada teknologi dasar yang sering berubah serta isu bahasa penghantar. Pelajar sebagai contoh, pelajar luar bandar masih kekurangan kemudahan asas dan guru yang berpengalaman. Justru kerajaan perlu mempercepatkan pembangunan infrastruktur pendidikan seperti internet berkelajuan tinggi, makmal komputer dan juga rumah guru yang selesa. Kualiti guru perlu diperkasa melalui latihan perkhidmatan dan dalam perkhidmatan yang menyeluruh serta memberi ruang kreativiti dalam pengajaran. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran kini adalah satu keperluan, bukan lagi pilihan. Justru pemberian peranti digital dan penubuhan pusat pembelajaran digital
community perlu diperluas terutamanya untuk pelajar B40. Selain itu, dasar pendidikan mesti stabil dan tidak berubah-ubah setiap kali berubahnya ataupun berlakunya pertukaran menteri. Cadangan seperti penubuhan Majlis Pendidikan Negara iaitu bebas politik boleh menjamin kesinambungan dasar. Dalam isu bahasa penghantar, pendekatan dua bahasa boleh digunakan ataupun diguna pakai agar pelajar lebih mudah untuk memahami pelajaran, terutama dalam mata pelajaran sains dan matematik. Akhir sekali, kejayaan pendidikan bukanlah tanggungjawab kerajaan semata-mata. Ibu bapa masyarakat, sektor swasta dan NGO juga harus berganding bahu menyokong usaha ini. Hanya dengan kerjasama semua pihak, kita mampu membina sistem pendidikan yang lebih baik, inklusif, adil dan bersedia untuk melahirkan generasi yang cemerlang dan berdaya saing di peringkat global. Diteruskan dengan kesimpulannya, isu dan cabaran dalam sistem pendidikan di Malaysia. Sistem pendidikan Malaysia telah mengalami pelbagai perubahan, namun masa berdepan cabaran besar seperti jurang bandar dan luar bandar, tekanan peperiksaan, kualiti latihan guru dan penggunaan teknologi yang tidak seimbang. Dalam era globalisasi dan juga revolusi industri 4.0, pelajar perlu dikuasai dengan bukan sahaja ilmu akademi tetapi juga kemahiran insaniah dan teknikal. Malangnya, perubahan ini sukar dicapai jika dasar pendidikan sering berubah dan pelaksanaannya tidak konsisten. Pendidikan bukan tanggungjawab kerajaan semata-mata tetapi memerlukan kerjasama semua pihak, guru, ibu bapa, masyarakat dan juga sektor swasta. Hanya dengan usaha bersama, kita dapat membina sistem pendidikan yang adil, inklusif dan bersedia menghadapi masa depan negara. Sekian, terima kasih daripada kumpulan kami.